Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 14 Jun 2020 bersama saya Vivi Emir Saika. Tumpuan berita. Rakyat tempatan dari Semenanjung, Sabah dan Labuan yang ingin ke Sarawak tidak perlu lagi memohon kebenaran daripada Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak (JPBNS). Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, mereka juga tidak perlu melakukan saringan COVID-19 sebelum berlepas ke Sarawak. Namun, mereka perlu mematuhi SOP yang telah ditetapkan, termasuk memuat turun aplikasi MySejahtera dan juga mengisi borang deklarasi kesihatan. Sampel PCR juga akan diambil secara rambang setelah tiba di pintu masuk utama negeri, sama ada udara, darat dan laut, dan mereka dinasihatkan untuk memuat turun aplikasi COVID Trace Sarawak dan Q-Munity. Beliau berkata demikian pada sidang media Perintah Kawalan Pergerakan PKP pada Sabtu. Laporan seterusnya. Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Douglas Ugah Embas telah meninjau ke-4 tapak projek kerajaan di Sepau pada Sabtu. Projek tersebut adalah projek naik taraf sistem perparitan di Kampung Penggan, Kompleks Sukan Sepau, projek naik taraf sistem perparitan dan tebatan banjir Kampung Hilir dan projek pembinaan tebingan Sungai Sepau. Dalam tinjauan itu, beliau yang juga Adun Bukit Saban membincangkan segala permasalahan yang timbul secara terus dengan agensi pelaksana. Pelaksanaan projek tergendala susulan PKP sebelum bersambung semula. Laporan berikutnya. Susulan daripada kebakaran yang sering berlaku ke atas rumah panjang, Menteri di Jabatan Ketua Menteri Ombudsman dan Integriti, Datuk Haji Talib Zulkifli bercadang mengadakan kerjasama dengan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JBPM, bagi mengadakan latihan mencegah kebakaran. Saya juga bercadang nak bekerjasama dengan Bomba memberi latihan supaya tidak berlaku kebakaran seperti ini. Ini akan kita ajarkan latihan menjaga keselamatan dari segi kebakaran. Beliau berkata demikian semasa ditemui selepas mengadakan lawatan ke Rumah Panjang Eloh pada Sabtu. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Jepak menjelaskan pihaknya akan menyalurkan bantuan yang diperlukan termasuk membina rumah sementara untuk penduduk yang telah hilang tempat tinggal. Bantuan tetap ada dan kita akan ikhtiar buat rumah sementara tempat berlindung. Ketiga, cara preventif khusus untuk mencegah kebakaran. Pada majlis itu, Sarawak Badan Amal Tenaga Isteri-Isteri Sabati yang diwakili Datin Dr. Hajah Zaliha Abdullah telah menyerahkan sumbangan sebanyak RM3,000 kepada tuai rumah Eloh bagi meringankan beban mangsa kebakaran Rumah Panjang Eloh 24 pintu tersebut yang terbakar pada Khamis lepas. Sementara itu, tuai rumah Eloh ketika ditemui mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Sarawak, jabatan dan agensi kerajaan yang datang membantu mangsa kebakaran. Aku harap ke kita mari sampai ke besai, pengaga hati ke besai. Kita itu tadi udah nerima sumbangan hari Hidayah. Lalu barang makai, lalu bisi beri Hidayah tu kita nak nunggu penyampau lah. RM3,000 dalam tu. Jadi kita meri besai terima kasih ya, udah bantu kita. Nak duit RM3,000 untuk kita sudah selesai. Beralih ke laporan mengenai vaksin anti-rabies. Sejajar dengan perintah vaksinasi anti-rabies, semua anjing di Sarawak wajib diberi vaksin anti-rabies. Menurut kenyataan media Jabatan Perkhidmatan Veterina Sarawak DVSS pada Sabtu, mana-mana pemilik anjing yang membiarkan anjing mereka berkeliaran bebas di jalanan dan gagal tanpa sebab yang munasabah untuk mematuhi perintah vaksinasi anti-rabies akan didenda tidak melebihi RM2,500 di bawah Seksyen 37 dan Seksyen 40 Ordinan Kesihatan Awam Veterina VPHO 1999.
Selain itu, anjing yang tidak diikat juga boleh disita berdasarkan Undang-Undang Kecil Pihak Berkuasa Tempatan Pelesenan dan Pengendalian Anjing 2018. Untuk itu, pemilik anjing diingatkan supaya menjaga anjing di bawah kawalan yang berkesan sama ada dengan mengurung anjing dalam kawasan tertutup yang mana mustahil bagi anjing melarikan diri, mengikat anjing dengan selamat dan memimpin anjing dengan tali pinggang yang dipakai oleh anjing atau rantai yang kuat diikat dengan betul ke kola. Kenyataan sama turut memaklumkan bahawa perkhidmatan vaksinasi percuma disediakan di mana-mana pejabat bahagian DVSS yang berdekatan pada waktu pejabat. Selain itu, vaksinasi bergerak di kawasan kampung yang tertentu termasuk luar bandar Sarawak juga turut dilakukan. Untuk rekod sehingga kini, berikut merupakan 64 kawasan di Sarawak yang dijangkiti rabies sejak Julai 2017. Info penting untuk penduduk Sibu, di mana berikut merupakan 10 kawasan yang kini direkodkan sebagai positif rabies, iaitu Jalan Tunku Abdul Rahman, Lorong Permai Timur, Kampung Bahagia Jaya Teku, Sibu Jaya, Batu Setengah Jalan Oya, Jalan Huakiu, Ulu Sungai Merah, Taman Sandhill Barat, Jalan Oya Lama dan Jalan Sentosa. Kesemua 10 kawasan ini berada dalam radius 10 km dari 2 kawasan yang dijangkiti rabies yang dinyatakan sebelumnya di Sibu. Sebelum mengakhiri buletin, saksikan perkongsian video daripada Jabatan Penerangan mengenai kawalan kendiri yang menjadi kunci utama untuk membendung COVID-19. Sentiasa amalkan kawalan kendiri dan patuh SOP yang ditetapkan. Sekian bersama saya Vivi Emizaika dan kru penerbitan. Ikuti laporan berita selanjutnya pada edisi petang. Dapatkan berita terkini Sarawak setiap hari dengan melalui portal ukas.sarawak.gov.my, UKAS channel di YouTube atau melalui Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram Buletin UKAS. Salam UKAS.